Alhamdulillah, terpuji bagi Allah Tuhan Taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai Al-Fakir yang hadir bersama di Masjid Nur Al-Nizam Sungai Kayu Batu silakan dan mewakili di masjid untuk selamat datang kepada Tuan Guru Haji Ghazali bin Ahmad Al-Fatani atau dikenal sebagai Baba Sekam. Begitu juga kepada Al-Fadhil Ustaz Azri dan Syahil, begitu juga kepada Ustaz Razli daripada Ketua Isa selaku penganjur utama Kongres bersama tim sahabat Ikhwan Ulama ataupun dengan sebagai STU. Tidak lupa juga yang terlibat dalam jaringan program ini. Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya masjid kita ada terpilih menjadi salah satu lokasi kuliah Tuan Guru Bapak Silakan. Begitu dari kampung kami. Kami selaku EJK Rumusan Masjid berasa amat berbesar hati dengan kehadiran Tuan Guru Bapak ke masjid kami. InsyaAllah selepas ini sudah Tuan Guru Bapak sudi datang kesekian kalinya untuk mengadakan lagi kuliah di masjid kami ini. Selamat datang juga saya ucapkan kepada jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hadir pada malam ini. Begitu juga kepada muslimah yang ada di luar, tuan-tuan guru, para ustaz dan ustazah dan semua penuntut ilmu. Moga-moga kita semua mendapat manfaat daripada kuliah yang disampaikan oleh Tuan Guru Bapak. Di sini saya bacakan serta sedikit jalan Tuan Guru Bapak untuk hadirin dan hadirat yang hadir pada hari ini. Nama Tuan Guru adalah Tuan Guru Bapak Haji Ghazali bin Ahmad Al-Fatani atau Baba Sekam, dan tarikh lahir beliau adalah 24 bulan 6 1965. Pendidikan Pondok Kuala Jambu Fatani selama 7 tahun, Pondok Wakaf Puri Salapuri Sekam Fatani 5 tahun, BA Kuliah Al-Dirasat Al-Islamiyah Universiti Al-Azhar Mesir 4 tahun, dan Pak Guru juga memegang jawatan sebagai ahli jawatan kuasa Majelis Agama Islam Wilayah Fatani, ahli jawatan besar ulama Fatani bagian fatwa dan kajian ilmiah. Tuan Guru Syekh Ahad Pondok Al-Islami di Dirasat Al-Islamiyah Kampung Wakaf Puri Sekam Fatani. Begitu juga yang dipertua Persatuan Jamaah Abdullah untuk mengkaji isu-isu semasa. Alhamdulillah, tanpa membuang masa lagi, marilah kita sama-sama mendengar kuliah ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita di akhir-akhir zaman atau kehidupan. Dan saya serahkan mikrofon ini kepada Tuan Guru. Terima kasih. Kita semua berdebat dari
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucap alhamdulillah sebagai tanda kita syukur di atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala memberi dan kurnia kepada kita. Khususnya Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita di rumah Dia yang mulia ini, dan Dia mengadakan majlis untuk kita pada malam ini. Kita harap bahawa majlis kita ini adalah majlis yang membawa kebaikan, membawa keuntungan kepada kita. Maka majlis kita dirancang kata bukan kuliah dengan tajuk yang tertentu, majlis sambung pengajian kitab yang ditulis, yang dikarang oleh Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam, kitab Mulhah fi i'tiqadi ahli al-haq. Sambung kitab yang tersebut. Maka yang ada kitabnya iaitu kita sambung pada halaman surat pada muka surat yang ke-7. Kita ambil masa lebih kurang 1 jam lah insya-Allah taala. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wa yajibu ihtiramuha lidilalatiha ala dzatihi kama yajibu ihtiramu asma'ihi lidilalatiha ala dzatihi wa huqqa lima dalla alaihi wa intasaba ilaihi an yu'taqada 'azamatuhu wa tur'a hurmatuhu walidzalika yahjibu ihtiramul ka'bah wal anbiya'i wal 'ubbadi wal 'ulama. Maksudnya dan diwajibkan, wajib menghormati akannya, wajib kita menghormati kitabah, ihtiramuha ihtiramul kitabah, tulisan ayat Al-Quran, tulisan Al-Quran. Sebab apa wajib ihtiram?
kerana menunjuki ia kitabah tulisan Al-Quran itu ala zatihi, tunjuk kepada zatnya, di atas zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun ala zatihi, di atas dirinya, diri kalam Allah. Dia jadi dalil bagi kalam Allah hak nafsi. Kalam Allah an-nafsi itu ialah madlul, seperti barang yang wajib, seperti bahawa wajib. Terjemah barang tu sepatutnya dibaikilah, tak berapa tepat, kerana ma kat situ nama dia ma masdariyah, bukan ma isim mausul. Ma isim mausul baru diterjemah dengan barang. Ma di sini ma masdariyah diterjemah dengan bahawa, bahasa Melayu. Kama yajibu ihtiramu asma'i, seperti bahawa wajib dihormati akan nama-namanya, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, li dilalatihi ala dzatih, kerana menunjuknya nama-namanya itu ala zatih, di atas zatnya Allah. Wa huqqa, dan jadi hak, jadi kebenaran, jadi perkara hakiki, lima dalla alaih, bagi barang yang menunjuk ia di atasnya, di atas zat Allah. Wantasaba ilaih, dan terbasa ia barang ilaihi, kepada Allah. Sebenar ayyu'taqada, bahawa diiktikadkan azamatuhu, kita kena iktikad keagungannya, wa tur'a hurmatuh, dan dijaga, dipelihara akan kehormatannya. Walidzalik, dan kerana demikianlah, yajibu ihtiramul Ka'bah, wajib mengihtiram, menghormati akan Ka'bah, wal anbiya, dan nabi-nabi, wal ubbad, dan ahli-ahli ibadah, wal ulama, dan ahli-ahli ilmu, para ulama. Apa maksud dia? Kita mari sambung ke tengah ni. Pening lah, tak tahu tajuk dia apa, dia tajuknya. Kita kena ambil tajuk sikit. Asal tajuknya Imam Izzuddin cakap tajuk kalam Allah, ataupun kita potong sikit tajuk Al-Quran. Al-Quran adakah baru atau qadim? Al-Quran ni makhluk ke bukan makhluk? Tajuk tu. Isu di masa orang salaf lagi, masa Imam Bukhari, masa Imam Ahmad, isu ni jadi isu besar sampai kepada hari ni, tak habis-habis. Isu Quran makhluk ke bukan makhluk, isu itulah. Maka oleh kerana ada di sana pahaman yang salah tentang isu ni, Imam Izzuddin dia nak tolak pahaman yang salah dah. Tajuk isu Al-Quran makhluk ke bukan makhluk. Kita ringkasnya, dua pandangan. Satu pandangan ahli sunnah wal jamaah tentang Al-Quran makhluk bukan makhluk, dengan pandangan mujassimah musyabbihah. Imam Izzuddin dia panggil ahlul hashwi, ahlul nifaq. Mujassimah dengan musyabbihah tu ahli nifaq, ahli munafikin, setengah masuk di dalam munafikin. Iaitu Al-Quran di sisi kita ahli sunnah ni ada dua arti, dua Quran.
Satu, Quran dengan makna kalam nafsi bagi Allah. Cakap mudahnya, Quran yang ada di dalam zat Allah, di ilmu Allah. Allah nak jadi Al-Quran, nak bawa turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, Allah telah tahu sedia kala, Allah sudah susung sedia kala lafaz dia macam mana, susunan dia macam mana. Itu Al-Quran tu nama dia kalam nafsi bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang itu kita ahli sunnah wal jamaah kata qadim, bukan makhluk. Itu bukan makhluk Allah, kerana itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Quran dengan makna tulisan dan bacaan makhluk ni. Tulisan hak kita tulis di kertas, kita tulis qul huwallah di kertas, kita tulis wadduha di kertas, kita tulis alif lam mim zalikal kitabu la raiba fih di kertas dah. Dan kita baca dia, kita baca alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Suara kita bunyilah alif lam mim, bunyi suara baca Al-Quran. Yang ini makhluk ke bukan makhluk? Tulisan di kertas dengan suara yang membaca Quran. Yang ini kita ahli sunnah wal jamaah terbagi kepada dua. Yang betul kumpulan Imam Bukhari, Imam Karabisi, Imam Ibnu Kullab, ni satu grup, satu kumpulan ulama yang buat keputusan kata yang ini adalah makhluk. Itu makhluk kerana Al-Quran, kerana kertas tu makhluk dan dakwah tu makhluk. Cuma ambil dakwah tu buat bentuk alif lam mim, jadi bentuk. Bila bentuk duduk kat kertas makhluk, dakwah tu makhluk. Memang makhluk. Itu kata wal kitabah, tulisan itu min af'alil ibad. Imam Bukhari jawab ketika disoal dia di rumah, di tempat perhimpunan ramai di rumah tok guru dia, bila tanya dia jawab begitu, Al-Quran kalamullah, Quran dengan mana kalamullah tu ghairu makhluk, bukan makhluk. Wa kasbuna, usaha kita iaitu bacaan kita, suara kita itu makhluk. Hak tu makhluk kerana hak tu hak kita usaha baru berlaku. Bila perkara hak kita usaha berlaku dengan kita usaha, nama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tu kita ahli sunnah wal jamaah. Kita bahagikan Quran kepada dua bahagi. Adapun ahlul hashwi ataupun musyabbihah salafiyah, dia tak bagi Quran ialah kalamullah, Quran cakapan Allah. Maka Quran bila kata kalamullah tentu bukan makhluk. Pastinya perkara tu bila kata Al-Quran tentu bukan makhluk. Tulisan dia, tulisan kul huwallah di kertas bukan makhluk. Suara kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, itu bukan makhluk, bukan makhluk. Qadim, sedia kala. Tu kata musyabbihah, kata ahlul hashwi, dia kata begitu. Maka pendapat itu nyata kata salah, tak betul. Bukan makhluk macam mana, qadim sedia kala macam mana, baru bunyi. Setiap orang kena kata baru.
Cuba dalam masjid ni saya nak baca, siapa katik dalam masjid ni nak kata qadim, suara saya baca. Nanti dengar. Saya nak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallah yang saya baca suara saya tadi qadim ke baru? Ada tak? Ada ramai ni cuba akak tangan sore kata qadim. Tak ada. Qadim macam mana? Baru dengar jam 7.15 saat ni je. Sebelum pada jam 7 dia ada tak? Tak ada. Bila ada selepas jam 7 barulah tu. Tiap-tiap perkara baru, adakah dia jadi sendiri ataupun ada pencipta dia? Tiap-tiap perkara baru berlaku, adakah dia jadi sendiri? Dia berlaku sendiri ke ada pencipta dia? Kita periksa lah. Kau tak faham ni? Bukan tak faham isi agama tu, tak faham cakapan saya, style saya. Sebab baru minit pertama ni kena faham apa style saya lah dulunya. Cakap macam ni apa ni, aku tak pernah jumpa ni. Saya harap boleh faham lah. Boleh faham. Maknanya tiap-tiap perkara baru ada, baru berlaku, dia tak boleh berlaku sendiri. Kena ada yang memperlakukan dia, ada yang menciptakan dia. Tiap-tiap perkara baru berlaku tentu diperlakukan dia, diciptakan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kata perkara tu dicipta oleh Allah, itu bahasa Arab kata makhluk nama dia. Makhluk tak ada satu perkara yang berlaku dengan tidak diperlakukan dia oleh Allah. Tak ada. Siapa percaya begitu, kata begitu, orang tu kafir. Salah. Kata ada satu saja, satu perkara saja dia berlaku dengan tak melalui Allah, berlaku dengan cara dia ataupun berlaku dengan diperlaku oleh yang lain. Bukan Allah membuat dia, bukan Allah cipta dia. Kufur wal a'yadzu billah. Akidah kita, akidah Islamiah ialah alhamdulillahi rabbil alamin, qulillahu khaliqu kulli syai. Tu hak kita. Hak betul. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Sifat Allah. Definisi Allah di dalam Al-Quran yang kata pendek tapi makna dia yang luas. Allah itu ialah Rabbil Alamin. Itu Allah. Siapa faham makna Rabbil Alamin, orang itu kenalah Allah. Tak belajar sifat 20 pun tak apa boleh. Kalau tidur pun tak ada pergi kepada tempat belajar, tak ada pergi pada pondok, tak ada pergi kuliah masjid, dia tidur ya. Sedar-sedar daripada tidur dia faham makna Rabbil Alamin. Ya kena Allah lah tu. Ataupun dia mimpi ke, sudah mandi ke, dia faham, kenalah Allah Subhanahu wa taala. Apa makna Rabbil Alamin? Saya ambil satu sudut sebahagian daripadanya, iaitu yang mencipta dan yang mengatur sekalian alam. Semua hak dipanggil alam, semua hak perkara duk berlaku ni dia panggil alam. Semua tu Allah lah yang dinamakan Rabb, dialah yang mengada, dialah yang mengatur, dialah yang menyusungnya. Itu makna Allah Rabbul Alamin. Allah jadi Tuhan, Allah ialah Tuhan sekalian alam. Makna dia Tuhan sekalian alam, dialah yang mengada dan yang mengatur. Tak ada satu perkara yang keluar daripada pengaturan dia, susunan dia, tak ada. Oleh itu, bila dah kita baca Al-Quran, suara kita tu
baru. Bila baru berlaku, tentulah makhluk Allah. Dakwah baru ada. Selepas jadi dakwah tu baru mari tulis alif lam mim, baru tulis kul huwallah. Lebih baru, kul huwallah tu lebih baru daripada dakwah lagi. Tentu baru. Dia panggil tak hajat kepada kita bukti banyaklah tentang baharunya, tentang makhluknya. Tetapi orang mujassimah dia tetap di atas kata bukan makhluk. Bila bukan makhluk, tentu qadim lah. Qadim. Bila begitu, terang kata pendapat mereka itu tak betul. Tapi bila kata pendapat dia tak betul, dia mari soalan terhadap kita ahli sunnah hak betul ni. Tulisan Quran tu hak di kertas tu tentu baru. Bila tentu baru, ada soalan tambah. Bila baru, kenapa? Sebab apakah kita kena menghormati dia? Kalau baru tak mesti, tak wajib kita hormati. Tak salah kalau kita tak hormati, kita menghina dia. Sebab perkara baru, seperti air ni, kalau kita letak di bawah duduk bawah punggung kita, dosa tak kita? Tak berdosa sebab dia benda baru. Kertas kita ambil letak di bawah punggung kita. Kita lomo dengan najis, kita kencing di atas kertas. Salah tak? Tak ada salah. Benda baru. Sama dengan kita belaka, sama belaka. Tiba kalau Al-Quran kita letak bawah punggung kita, kita menghina dia dengan najis, jadi kufur, haram sampai pada peringkat kekufuran. Macam mana? Sampai peringkat kufur sedangkan benda baru. Tu mari jadi soalan tu. Timbul soalan tu, kita kena jawablah. Orang mujassimah dia seolah ada soalan tu mari. Ada timbullah soalan. Itulah Imam Izzuddin jawab, wa yajibu ihtiramuha. Tu Imam Izzuddin jawab. Wajib kita menghormati tulisan Al-Quran itu bukan kerana qadimnya. Itu maksud. Bukan kerana dia qadim, bukan kerana dia bukan makhluk. Wajib kita menghormati kerana tulisan Al-Quran itu isi dia, pengertian dia bererti Allah. Madlul dia, makna dianya bererti Al-Quran, hak ada pada Allah, hak qadim, hak bukan makhluk. Hak ni sebagai gambar aja. Gambar. Bila kita tengok gambar, kita nampak hak mana? Nampak hak ori ni. Hak ni buat gambar saja. Sebab tu kalau gambar kita pijak-pijak tak ada masalah, tak itu. Tapi kalau gambar menteri, gambar presiden, gambar agung kita pijak, apa nak jadi? Dia tak sama, sebab hal tu dia memberi arti lain. Gambar kita dia arti lain. Begitulah bila tulis qul huwallah, bukan tulis cakapan biasa, tulis cakapan Allah, kerana memberi reti kita faham kat ni cakapan Allah. Pasal tu kena hormat walaupun dia baru. Tu kata Imam Izzuddin. Betul tak betul? Betul lah. Betul. Sebagaimana kita wajib menghormati nama-nama Allah. Nama Allah kita kena hormati. Kita kena membesar, jangan kita menghina. Berdosa kita menghina. Sebab hak ni nama Allah kah? Nama dengan si penama, nama dengan tuan nama, hak lain bukan? Ke hak tu lah nama dengan tuan nama? Lain. Nama boleh tulis, cuba tulis Allah. Ni ada tak? Ada tak? Allah. Selalu ada Allah. Kemudian bila kita sangkut Allah, tulis Allah kat sini, Allah duduk kat sini kah? Ada. Itu dalil kata lain. Tulisan dia.
Tapi kita kena hormat ke tak hormat? Wajib hormat. Sebab apa? Ini yang memberi arti Allah Tuhan Rabbul Alamin. Kita kena menghormati dia. Tak boleh menghina. Dan tiap-tiap perkara yang hubung kait dengan Allah, dia berhak kita kena mengiktikad keagungannya. Kita kena besar, tak boleh. Apa hubungan dengan Allah? Walau bukan Allah, kerana dia gambaran dianya Allah, dia le kepala. Sebab tu Imam Izzuddin kata kita wajib menghormati Kaabah. Kita kena menghormati Kaabah. Sedangkan Kaabah batu ya. Tapi Kaabah tu apa? Baitullah. Dia terbangsa pada Allah. Wajib menghormati masjid ni kerana masjid Baitullah. Kita tak boleh nak buat masuk kasut selipar kita hak ada najis dalam masjid haram, mengkotori masjid haram. Jangan kata mengkotori dengan najis, mengkotori dengan air liur kita, dengan hinguh kita, tu tak boleh. Berdosa. Nak menghilangkan dosa kena buai hak tu, baru Allah ampun dosa kita. Ya, wajib menghormati batu biasa, makhluk ya, masjid ni makhluk. Baitullah batu, Baitullah, tapi wajib kita menghormati kerana hujung dia apa? Baitullah. Sebagaimana wajib kita menghormati ulama. Kata Imam Izzuddin. Ni kalau turut saya nak potong lah. Takut-takut tuan etika kata saya ulama, hormat ke saya pula. Tak betul. Kalau ulama betul-betul, mesti kita kena menghormati. Kita kena kagum dia, kena besar dia, kena hormati. Kalau ulama sungguh, saya ingat, jangan kata saya bukan ulama. Saya boleh berkongsi sikit sebanyak di dalam masalah agama saja. Sebab tu saya nak minta nak minta lah, jangan melampau-lampau nak kucupnya, nak kucup tangan saya, nak apa, tak payahlah, tak payah. Kita bersalah biasa ya, salah biasa, tak payahlah. Nanti saya jadi ulama, nanti saya jadi orang keramat, saya akan bagi tahu. Hari ni aku keramat, aku jadi ulama, marilah siapa nak kucuk aku, insya-Allah saya akan bagi tahu. Hari ni tak lagi. Biasa-biasa, tak salah, tak payahlah. Tak, sama saja, sama-sama. Tapi kalau ulama sungguh, kita kena menghormati. Kalau tokoh agama sungguh, kita kena besar dia. Cuba tengok Tok Guru Imam Bukhari sendiri. Imam Bukhari nak pergi ziarah Tok Guru dia di Naisabur. Imam Bukhari dia duduk di Bandar Bukhara. Bandar Bukhara dengan Naisabur ni jauh, beratus kilometer lah. Sekarang duduk dalam Uzbekistan. Alhamdulillah lah saya boleh pergi ziarah di Bukhara, kubur Imam Bukhari, boleh pergi ziarah kubur Imam Abu Mansur Maturidi kat sana, Imam Tirmizi, orang alim hadis duduk sana belakang, Imam Muslim sana di Uzbekistan, di Uzbek sana. Kubur Bukhari tu pun semasa di bawah jajah Rusia tak jumpa, tak dia tak tunjuk, dia menyembunyikan. Bila presiden kita Indonesia tu hajat Gorbachev dulu kan, dia hajat sangat nak kepada presiden Indonesia pergi kepada dia ada hajat apa tak tahu. Presiden kita Indonesia buat syarat, kalau mau nak minta aku pergi, boleh kamu kena tunjuk kubur Bukhari pada aku. Kat mana aku nak pergi ziarah? Rusia terpaksa kena tunjuk juga. Dari situ baru terbukanya kubur Bukhari. Dulu tersembunyilah, disembunyi, disusuk oleh Soviet dulu, masa Soviet dulu. Imam Bukhari nak pergi ziarah di rumah Tok Guru dia di Naisabur. Tok Guru dia iklan umum kepada orang ramai, kata hari sekian, tarikh sekian, Bukhari nak mari ziarah dia, nak mari kat sini. Siapa nak terbit sambut Imam Bukhari, bolehlah keluar. Aku nak terbit sambut Imam Bukhari.
Tok guru sendiri nak terbit sambut, nak terbit gi terima Bukhari sampai menghormati Tok guru, hormat anak kerana Imam Bukhari seorang tokoh yang besar, alim yang besar, jadi sebagai Amirul Mukminin fil hadis, raja di dalam tajuk ilmu hadis. Dia ingat ratusan ribu hadis. Dia tulis Bukhari tu dia ambil hak dia ingat dalam 300,000 hadis. Di dalam Bukhari tu tak sampai 10,000, 4,000 hadis lebih. Dia ingatan dia 300,000 hadis dalam ingatan dia. Alim besar Imam Bukhari. Bila sampai hari Imam Bukhari pergi Naisabur, manusia terbit berpuluh-puluh ribu. Bukan ribu, katanya hampir dua marhalah. Pakat terbit terima Bukhari dekat dengan 70-80 kilometer. Tunggu sambut Imam Bukhari. Begitu menghormati ulama. Sebab apa boleh menghormati ulama? Kerana dia bawa agama Allah. Dia tu sebagai ganti Allah, seperti Rasulullah. Kita menghormati Rasulullah kerana Rasulullah dia wakil Allah. Bukan biasa, wakil Allah, ganti Allah. Kalau orang biasa supaya kita ni tak payah hormat. Betul tak? Saya nak mari tadi pun ada budak-budak pergi terima 3 orang. Tak ada masalah. Sebab saya bukan ulama. Kalau saya ulama, saya nak minta, bukan salah balik saya, salah balik tuan ni tak menghormati. Tak menghormati orang bawa agama Allah Subhanahu Wa Taala sebagai anbiya. Ulama ulama ummati ka anbiya ibani Israel. Ulama umat Nabi ni seperti nabi bagi Bani Israel. Itulah kita kena menghormati Al-Quran. Ditulis walaupun dia makhluk Allah, tapi dia ada kehormatan kerana dia tu kalamullah. Tulis kalamullah, isi kalamullah. Saya selalu buat contoh. Contoh seperti kita bawa nasyid atau lagu hak P. Ramlee. Walaupun kita bawa nasyid ataupun lagu hak P. Ramlee, tak nama hak kita. Orang kata, "Oi, P. Ramlee tu." Walaupun suara kita. Tak gitu. Begitulah. Munasabah dengan hak ni, kena jaga-jaga sikitlah. Majlis kita buat majlis baca Yasin malam-malam Jumaat, kena menghormati surah Yasin tu. Kita bagi bila sudah baca Yasin, kita lepas lota gitu ya, untuk nak hipung balik semula kepada pembagi. Lota sudah baca, letak kat bawah, letak sama dengan tinggi tempat duduk kita. Haram, tak boleh. Tak boleh, kita kena angkat, kena menghormati. Kerana itu sebahagian pada Al-Quran. Bukan kata bila Asin jadi surah Yasin bukan Quran dah, bukan kalamullah dah, masih walau tulis satu ya qul, itu pun kena kita hormati kerana itu Al-Quran, kalamullah. Boleh faham? Imam Izzuddin dia buat banding dengan satu penyair. Dia bersair. Syair ni bahasa Arab lah. Bahasa Arab juga dia panggil nasyid. Kita ada panggil anasyid tu pun bahasa Arab. Kita mempermelayukan. Bahasa Melayu kita lebih kurang. Nasyid dan syair ni dia panggil puisi. Cakapan yang ada kaedah irama dia. Kaedah irama dia, tinggi rendah, dan kerak potong dia, beradu dia tu dia panggil syair. Dia ada kaedah irama lah. Kaedah irama dia tu ada neblah irama dia. Kalau kita belajar, dia panggil puisi bahasa Arab. Ada pun puisi Melayu ni kadang dia tak ada irama dia, nak ke hujung sama je. Hujung sama tu gak jalan tu jadi patung, jadi puisi dah kitanya. Hayun lambut laju syarat batin nipah,
duduk dekat madu takut nak menikah. Tak apa dah tu. Jadi puisi dah tu. Ada pun bahasa Arab, orang Arab dia ada irama dia. Kalau irama hak masyhur seperti mata alfiyah tu, dia panggil mustaf'ilun kali. Kena buat, kena bercakap mengikut tu, mustaf'ilun kena nak guna ayat kena beri betul dengan hak tu. Satu ilmu bahasa Arab pula tu. Imam Izzuddin dia nakab penyair, dia panggil Majnun Laila. Orang Arab seorang daripada perempuan nama Laila, dia sangat-sangat lawa, sangat-sangat cantik, comel orangnya. Maka semua pakat gila, orang lelaki gila dia semua. Dia panggil gila. Bukan gila hilang akal. Hilang cinta nak kepada dia belaka. Seorang yang gila kepada Laila tu, dia bersaing. Siapa buat puisi lah. Puisi ni besar. Di masa jahiliah sangat-sangat besar. Pasar dia kadang tak ada jual barang, jual saing je. Pasar dia masa belum bangkit Nabi. Pakat buat saing pergi jual. Beli saing, dia tanim puisi. Dia susun saing, ada kala 3 bulan, ada kala 6 bulan, ada kala 1 tahun dia duk simpan untuk nak jual. Siapa pandai jual. Jual puisi dia panggil. Sebab tu isi dia sangat-sangat mendalam. Puisi bahasa Arab dalam. Kalau kita nak kata orang ni mahir tak mahir bahasa Arab, alim tak alim bahasa Arab, kita cuba bagi puisi kepada dia, puisi bahasa Arab, beri dia hurai, beri dia beri arti. Kalau dia boleh beri arti puisi Arab betul, orang itu alim lah. Aku kata orang itu alim. Selama mana tak boleh beri arti betul puisi Arab, orang itu tak tinggi lagi bahasa Arab. Tak tinggilah. Itu sebagai nak buat pressure orang ni mahir tak mahir bahasa Arab, satu padanya tengok di puisi dia. Imam Izzuddin dia bawa mari satu puisi orang Arab. Amurru 'ala diyari diyali laila uqabbilu dzal jidari wa dzal jidari. Tu dia masuk baris tu zal jidari, yang betulnya zal jidara. Uqabbilu dzal jidara wa dzal jidara. Wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Dia menyanyi begitu. Apa maksud dia? Pengertian dia, amurru 'ala diyari diyali laila, aku lalu kepada beberapa buah rumah, iaitu rumah-rumah bagi Laila. Laila ni seorang yang cantik, yang lawa. Dia ada beberapa buah rumah. Bila orang cantik lawa, dia boleh pitih lah. Ada pitih banyak, buat rumah banyak. Maka seorang lelaki yang dia jatuh cinta pada dia ni, dia kata aku lalu ke rumah Laila. Rumah ni, rumah dia berapa, aku lalu ke semua ke rumah. Uqabbilu dzal jidara, aku kucup, aku cium akan ini dinding. Wazal jidar, dan itu dinding. Siapa rumah ni aku pergi cium dinding. Siapa rumah satu lagi aku kucup dinding. Khoya kita masa muda dulu, tua ni tak ada dah. Cuba kita kustel undur balik masa kita umur 20 25 dulu macam mana. Dia gila siapa setara tu lah bila gila. Lalu ke umur Laila, dia kucup dinding dia kata, wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi, bukanlah kasih akan rumah itu memenuhi sepenuh kerenuan aku di dalam hatiku. Bukanlah aku kucup dinding tu kerana kasih kepada rumah tu,
Kasih kepada dinding tu, Allah dinding ni bagusnya, lawanya kucuk. Bukan penuh kasih, duk penuh dalam hati aku kasih kepada dinding, kasih pada rumah. Walakin hubbu man sakanad diyara. Akan tetapi yang aku kasih tu kerana kasih kepada mereka yang menduduki rumah itu. Kerana kasih kau Laila lah, walau Laila tak ada pun kucuklah dinding pun. Tu maknanya. Kerana rumah Laila, bukan? Rumah Laila. Begitulah. Ini walaupun bukan kalam Allah hak hakiki, kertas je, dakwah saja, tapi kalamullah kena begitulah. Tu maknanya. Walimithli zalika, dan kerana seumpama demikian itulah, kerana seumpama demikian inilah nuqabbilul hajarul aswada, kita kucup hajarul aswad, batu hitam hak duk dibucu Baitillah tu, kita kucup kerana ni lah. Bukan kerana dia tu batu. Kerana batu tak kena kucup hak sana, kucup hak rumah kita ni pun banyak. Batu apa, batu zamrud, batu macam-macam hak mahal pada tu, molek comel pada hajarul aswad. Tapi dia tak ada hubung kait pun dengan Allah, nak kucuk apa? Hubung kait makhluk sama dengan kita. Quran ni makhluk Tuhan tapi tak sama. Tu tak sama situ. Begitu hajarul aswad, dia tak sama dengan batu-batu. Kerana hajarul aswad datang daripada Allah terus. Dia tak ada buat letak sini dak. Tu dia beza hak Allah. Wa yahrumu 'alal muhdisi, dan haram di atas yang berhadas masul mishafi, setuh akan mishaf. Kerana tu kita orang tak ada wudu, haram setuh mishaf, haram setuh Quran. Kerana Quran itu kalamullah, bukan kalamullah hak sebenar. Tunjuk di atas kalamullah hak sebenar ni. Dia panggil Quran mishaf ni dalun, jadi dalil. Madlul dianya Allah Subhanahu wa taala. Asturihi, baris dia, bukan tulisan kul wallah. Kalau kita nak tulis ke di surat catatan tu, dia ada beberapa baris ke, baris dia tu pun tak boleh kita sentuh. Jangan kata kita tulis tetap huruf dia qul qaf lam tu, baris hak di sebelah atas bawah tu pun tak boleh. Wa hawashihi, dan tepinya, hak di hasyiah, di tepi hak tak ada akar, hak tempat putih tepi tu dia panggil hasyiah, tak boleh sentuh juga. Kita orang tak ada wudu. Allati la kitabata fiha, yang tidak ada tulisan padanya. Wajildihi, dan kulitnya. Ni kulit, dia panggil kulit. Kita Melayu panggil kulit. Sebab apa kita panggil kulit ni? Sebab apa tahu tak? Hak di luar, hak isi dalam ni tak apa ada tulisan, hak ni tak ada tulisan, kita panggil kulit. Kerana asalnya dia buat dengan kulit, buat dengan belulai. Hak tepi ni kita panggil kulit lah. Sekarang ditukar jadi kertas. Hak dulu bila tempat tulis tu dia nak tutup hak di luar, dia buat dengan kulit, buat dengan belulai kambing, belulai kijai, macam-macam. Tu lekat nama kulit lah, kita panggil kulit. Orang Arab panggil jildah. Jildat tu mana kulit kulit belulai. Kulit Quran tak boleh, sebab kulit tu dibangsa kepada Quran. Malaikat kulit tu sudah tanggal cabut dah, buai pada Quran. Tak apa, tak panggil kulit Quran dah lah. Wa kharitatihi, dan kharitahnya, sarung dia, jabir dia, supit hak buat buh Quran. Allati huwa fiha, tapi syarat tak boleh sentuh hak ni, haram sentuh supit tu. Dia panggil jabir. Sini panggil kau jabir, apa jabir? Pasti beg lah, beg hak buh Quran tu. Tak boleh sentuh beg hak buh Quran tu. Tapi syarat Quran ada di dalamnya. Kalau beg untuk kita buh Quran tapi Quran tak ada, tak apa, boleh. Kalau kita masuk Quran, tak boleh. Fawailun, maka celaka, kerugian, binasa. Imam Izzuddin kata, liman za'ama, bagi mereka yang sengka ia. Di dalam bahasa bila kata za'mu ni, dia kata, dia sengka dengan tidak ada bukti, tak ada hujah, tak ada dalil. Aku berasa macam ni.
Aku nak kata begini, mu kata begitu mu ambil mana? Tahu aku berasa ya, aku nampak kuat begini. Tentu dah begini. Oh sedap tentu lalu tapi tak ada bukti. Dia panggil za'mu. Kata dengan tidak ada hujah, tak ada hujah langsung. Imam Izzuddin kata, rugi, celaka, binasa bagi mereka yang suka anna kalamallahil qadima, akan bahawa sungguhnya kalam Allah yang qadim itu syai'un, ialah satu perkara, satu perkara min alfazil ibad, daripada lafaz-lafaz bagi hamba, au rasmun, ataupun satu tulisan min ashkalil midad, daripada segala bentuk-bentuk tinta, bentuk-bentuk dakwah, bentuk tulisan dakwah. Orang ni celaka, orang ni tak bertuah, orang ni rugi besar. Kalam Allah hak qadim tu kena kepada dakwah. Ini dakwah ni ialah kalam Allah yang qadim. Surah hak hamba baca tu kalam Allah hak qadim. Orang ni Imam Izzuddin kata wailullah, wail baginya, celaka baginya, binasa baginya. Kalam Allah macam mana pula surah kita, surah kita. Tu Imam Izzuddin nak tolak situ, nak bagi tahu kata nyata salah, tentu salah orang yang kata dakwah ni kalam Allah yang qadim. Surah kita hamba ni baca Quran tu nama dia kalam Allah yang qadim. Tak betul sangat-sangat. Siapa yang kata begitu? Itu mujassimah, musyabbihah, hasyuiyah, salafiyah. Dia kata begitu. Dia mempertahan siapakah hari ni? Siapakah hari ni dia mempertahan? Perkara terai dah. Quran qadim makhluk sebagaimana hak saya kata tadi, terai habis, tak ada problem dah. Tapi orang yang sesat dia masih mempertahankan kesesatan dia tu. Seperti Syiah lah. Bukan ada setengah orang dia tahu, dia nampak dah kesesatan dia, tapi dia masih tahan kerana dia ibarat bila dia pergi ke depan dah, dia tak boleh nak kustai. Dia ibarat lagu tu. Semacam kita di dalam bab politik. Politik. Maaf saya setul sebagai nak nampak sungguh. Kita bila politik, bila parti kita pergi tak betul pun kita sokong. Kita sokong tak? Kena sokong sebab parti kita. Kalau tak sokong, kalah parti kita, tak boleh. Tak ada untung pula. Sokonglah, walau nampak terai kata salah pun sokonglah. Itu sebab apa? Bukan daripada agama, bukan daripada iman. Kalau daripada iman tak boleh. Macam agama sahabat ke apa, dia tegas selalu dah. Sayyidina Umar kena tegas lagi. Sayyidina Umar orang yang garang. Bila dia naik di atas mimbar, dia nak praktik satu perkara yang berlaku luar biasa di masa dia. Masa dia orang kahwin anak dengan bayar mah kahwin mahal. Luar biasa, lebih daripada mah kahwin yang diberi pada masa Rasulullah. Dia iklan di atas mimbar. Siapa-siapa bagi mah kahwin lebih daripada qada yang diberi pada masa Rasulullah, aku nak rampas, mari masuk kepada Baitul Mal. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dia tegah. Bila perkara nampak luar, dia tegah. Dia ada kuasa di tangan dia. Amirul Mukminin lagi, khalifah lagi. Bila turun daripada mimbar, keluar sikit daripada masjid, ada perempuan tahan. Wahai Amirul Mukminin, saya nak ikut hak mana hak lebih betul? Allah ke awak? Orang perempuan ya. Dia tak ikut. Saya nak ikut Allah ke nak ikut awak? Sayyidina Umar pun dia bengong pening. Apa dia kata? Apa ni? Aku tak faham lah. Aku tak faham. Perempuan kata tadi itulah di atas mimbar
Amirul Mukminin kata kalau siapa bagi mah kahwin lebih daripada qada hak diberi pada masa Rasulullah, Amirul Mukminin nak rapah ambil masuk Baitul Mal. Sedangkan Allah kata wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Orang perempuan tu baca firman Allah. Allah kata bila siapa dah beri mah kahwin walau 1 piku 100 kilo pun buat mah kahwin, maka bila nak tukar, bila nak cerai tak boleh ambil walau sedikit satu garis pun tak boleh ambil. Jadi hak perempuan tu penuh dah. Allah kata tak boleh ambil. Amirul Mukminin nak rapah, saya nak ikut siapa ni? Dia tak walau Amirul Mukminin, dia tak kira parti tak parti, ketua tak ketua, bila salah dia tegah. Itu agama. Sayyidina Umar selalu kata kullu ahadin afqah min Umar. Semua orang lebih alim pada Umar. Umar ni jahil sungguh Umar ni. Dia kata dia paling naik di atas mimbar semula pagi kata ala ayyuhan nas, wahai manusia ramai, wahai manusia, if'alu fi amwalikum ma syi'tum, buatlah pada harta kamu apa hak mung kanda, ikut mung lah. Nak harta mung nak buat macam mana ikut puak mung lah. Tu Sayyidina Umar pun rojak lalu dah kata dia tak betul, dia bodoh, dia jahil. Sayyidina Umar kata aku jahil, semua orang alim pada aku. Tu begitu baru kaedah agama. Kita tak boleh nak bantu tok guru kita. Ni tok guru tak boleh kita kena bai'at dia. Dah. Tok guru tak boleh kita bai'at. Bila salah. Al-haqqu haq. Benar. Batil. Walau tok guru, walau anak, walau suami, walau isteri, walau bapa, walau ayah. Sayyidina Rasulullah kata kalau Fatimah bintu Muhammad bercuri, aku kerak tangan dia. Tu Rasulullah. Anak dia. Lau saraqat Fatimah bintu Muhammad, jikalau bercuri oleh Fatimah, dia tak kata anak dia, Fatimah anak Muhammad bercuri, la qata'tu yadaha, tentu aku potong tangan dia. Tak bila anak tak anak, itu kaedah agama hak sebenar. Tapi oleh kerana kita ni tanah kasih dunia, nak ke dunia tu, kita jadi berubah. Hak sepatutnya kita kena klik kat situlah. Dan saya seru diri saya dan semua kita kena kembali kat situ. Ambil agama tu buat mizan, buat neraca dan buat mauqif pendirian kita. Kita hak bantu keluarga kau, bantu parti kau, kita tinggal tu. Bila salah tetap kita kena kata salah. Dia hari ni agama dia jadi parti ke partai ke ikutlah. Tak betul pun tak ada masalah. Kita buat kita kena bantu. Jadi macam tu. Geruk kita hak ni, itu tak betul, salah. Geruk kita kalau salah, kita kena kata salah. Itu nama orang insaf. Orang letak diri dia nak ikut yang benar. Kalau hak benar kiri, dia ikut kiri. Hak benar kanan, dia ikut kanan. Wa'tiqadul Asy'ari, dan bermula i'tiqad akidah Imam Abdul Hasan Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Akidah ahli sunnah ni akidah yang disampai oleh Abdul Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari ni dia sebagai tuan mazhab di dalam akidah. Dia ambil isi tajuk akidah di dalam Al-Quran, hadis, dan daripada sahabat hak sampai kepada Nabi. Bukan hak dia reka. Sebagaimana hukum fiqh mazhab Syafi'i, iaitu pendapat Imam Syafi'i tajuk fiqh hak dia ambil daripada Quran dan hadis. Hak Quran hadis kehendak yang dipaham oleh Imam Syafi'i dengan kaedah-kaedah dia. I'tiqad Imam Abdul Hasan Asy'ari yashtamilu, Imam Izzuddin nak rumuz, nak buat kesimpulan hak akidah Asy'ari. Yashtamilu ala ma dallat alaihi asmaullahi at-tis'atu wa tis'un, melengkapi ia, mengandungi di atasnya oleh nak melengkapi di atas apa yang mengandung oleh nama-nama Allah yang 99.
Itu akidah Asy'ari. I'tiqad ahli sunnah wal jamaah, isi akidah ahli sunnah wal jamaah ialah isi nama Allah yang 99 tu. Sebab nama Allah yang 99 tu cabut satu je, cabut Allah, hak lain tu menunjuk di atas sifat Allah belaka. Menunjuk di atas sifat. Itulah isi akidah Abdul Hasan Asy'ari. Allati, nama yang 99 yang sama biha nafsah, yang Allah menamakan dengan dia akan zatnya, fi kitabih, di dalam kitabnya. 99 tu hak tu nama Allah yang Allah menamakan dia sendiri. Wa sunnati Rasulillah, dan dinamakan Allah dengan nama Allah 99 di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu akidah kita hak sebenar. Akidah kita hak sebenar ialah akidah nama Tuhan yang 99 itulah. Maka imam-imam kita belakangnya mari ambil buat kesimpulan nama-nama Tuhan yang 99 itu iaitu terkandung jadi sifat Allah. Maka sifat Allah satunya Al-Qadir, sifat Qudrah, As-Sami', sifat Sama', Al-Basir, sifat Basar, Al-Alim, sifat apa? Sifat Ilmu, Al-Khallaq, itu sifat Qudrah, Ta'alluq, Qudrah. Semua tu duduk di dalam sifat 20. Jadi kita belajar sifat 20, itulah jadi akidah Asy'ari, nama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa asma'uhu, dan segala namanya Allah Subhanahu wa taala mundarijatun, yang termasuk ia nama Allah Subhanahu wa taala semua tu fi arba'i kalimatin, di dalam 4 kalimah, 4 patah ucapan, 4 ucapan, 4 keratan ucapan saja. Kalau kita nak ringkas, nak rumus dia 99, dan bukan semua nama Allah dia terkandung duduk di dalam 4 ni ya. Dia kembali kepada 4 ni, pokok dia 4, asal dia 4. Dalam 4 ni dia ada cawangan jadi banyak berpuluh-puluh nama. Duduk dalam 4 keratan perkataan. Hunna, 4 ini ialah al-baqiyatus solihat, yang dinama dengan al-baqiyatus solihat di dalam syarak, yang Allah penama al-baqiyatus solihat, yang Nabi penama al-baqiyatus solihat. Kalau di dalam surah apa Al-Kahfi kita ada baca, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wal baqiyatus solihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Baqiyatus solihat ni lah hak paling baik. Adapun harta anak ni perhiasan hidup dunia je. Al-malu wal banun, harta dan anak-anak ni zinatul hayatid dunya, perhiasan hidup dunia. Untuk nak mencatik, untuk nak jangok hidup dunia kena ada harta, ada anak. Kalau kita hidup dunia tak ada harta, tak jangok. Walau tua nak seperti Amitabh Bachchan. Saya ingat saya kecil-kecil tengok cerita India sana, tengok cerita India kerana sana kami duduk di dalaman ni dekat dengan Malaysia, TV pun Malaysia, radio Malaysia, dengar radio Malaysia kecil-kecil dulu. Hot radio Thailand tak masuk. Masuk pun bahasa Thai kita tak faham. Kalau Malaysia bahasa Melayu tak faham pun, kalau India pun boleh dengar juga. Lagu-lagu dia. Tengok pilih pun pilih Amitabh Bachchan. Jangoknya orang India. Hidung macung. Walau hidung nak macung jangok pun, kalau tak ada harta tak jangok. Jangok tak? Tak jangok. Tak ada siapa buat harga pun. Duk kat tepi batas gitu je. Sebab apa? Tak ada harta. Kalau ada harta, hidung tak ada pun jangok.
Waris dia ramai. Hamba waris pokcik ni. Hamba waris pokcik. Waris habis. Pakat mengaku waris kalau ada harta banyak. Jangoklah lah dia. Tak ada dah. Tak pakai baju pun orang masuk dekat. Jadi al-mal, harta ni dia menjangokkan, menghiasikan. Anak gitu juga, kalau kita tak ada anak, tak jangok di dalam hidup. Itu lumrah yang Allah bagi. Tetapi nak jangok, nak lawa setinggi mana pun, Allah kata wal baqiyatus solihat, segala yang kekal, yang baik-baik, khairun inda rabbik, lebih baik di sisi Tuhan engkau. Hak ni hak lebih baik, hak ni hak nombor satu. Kalau nak pilih, kena pilih hak ni. Dengan harta, dengan anak, ambil hak ni. Hak ni lah hak membawa kebaikan kita. Nama al-baqiyatus solihat. Apa dia al-baqiyatus solihat? Baqiyatus solihat ni lah, iaitu arba'u kalimat, nama baqiyatus solihat. Hak mana? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Pak ni. Cuba balik sebentar lagi, ataupun kita pakai beripung dengan isteri, saudara kita ada isteri. Cuba buat soalan. Mana maha isterimu dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar? Nak jawab macam mana? Jawab maha subhanallah, jadi masalah besar. Hak sebenar maha subhanallah lagi dengan isteri kita. Dengan harta punya kita, walau kita milik dunia pun maha subhanallah walhamdulillah lagi. Kalau kita nak mati, tak sah bawa lah isteri masuk dalam kubur. Tak sah bawa lah Mercedes, Alfa, Wilfire, Lamborghini, tak sah bawa masuk dalam kubur. Maha bawa subhanallah ni masuk dalam kubur, baru ada harga. Hak ni hak paling mahal lagi. Hak ni lah yang bawa kita masuk syurga, yang jadi benteng daripada neraka Allah. Al-baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Maka nama Allah yang 99 dan lebih pada 99 duduk di bawah makna ni. Kita kena faham betul-betul makna subhanallah apa dia. Makna alhamdulillah tu apa dia, makna la ilaha illallah tu apa dia, makna Allahu akbar tu apa dia. Kena belajar hak tu faham baru nampak. Kenal dah tu. Nak kenal Allah boleh berbagai-bagai cara kenal Allah. Kenal dengan alhamdulillahi rabbil alamin boleh, kenal dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar boleh. Boleh kita nak kenal Allah. Syaratnya bukan baca, nak kena faham. Kalau baca 40 tahun pun tak kenal. Kalau tak faham. Ya problemnya kita tak faham. Maka kita nak terus lagi tak boleh dah lah. Masa kita terhad. Untuk kali ini kita tangguh setakat tu dululah. Jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan sambung semula insya-Allah taala pada masa yang dikehendaki oleh Allah Taala. Nak janji tak boleh, nanti tengok Allah kehendaklah. Kalau 40 tahun depan pun 40 tahun dah. Setakat inilah untuk kali ini apa yang saya boleh sampai. Yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang salah dan silap kekurangan, saya minta ampun banyak-banyak. Itu keluar daripada kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, ini adalah jadual yang terakhir untuk jaulah silakan. InsyaAllah pada esok kita kembali ke Kuala Lumpur dan seterusnya meneruskan beberapa lagi program sebelum kembali ke Pertama insyaAllah.
Jadi doakan kesihatan tuan guru kita ini, semoga beliau terus diberikan kesihatan dan kekuatan untuk menaburkan segala ilmunya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersama dengan kami pada malam ini kami ada bawa dua tabung, di mana tabung tersebut adalah untuk dana dakwah kita insya-Allah. Jadi kita amat mengajak semua untuk mengembangkan, insya-Allah bantulah seberapa yang boleh, kerana semuanya itu kita gunakan untuk jalan di dakwah Allah, untuk jalan dakwah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, terima kasih kepada pihak Masjid Al-Wizar Kampung Sungai Kayu, Batu Tujuh, Selakai. Masjid ini pertama kali saya masuk membuat program di sini, dan sambutannya dan persiapannya sangat begitu memujakan. Mereka sendiri membuat persiapan yang begitu padu, orang kata padu, dan bersemangat, dan alhamdulillah hasilnya kita lihat pada malam ini ramai yang hadir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita merayakan kedatangan para alim ulama, mudah-mudahan keberkatan akan turun kepada kita semua insya-Allah. Terima kasih kepada pertumbuhan yang bekerjasama, antaranya yaitu gabungan besar Sahabat Khidmat Ulama yang terdiri antara pertumbuhan pembangunan pendidikan Islam Sabah, Ribat Nur Al-Istiqomah Astana Hai, dan juga usia bahagian Kinabatangan, Masjid Pangeran Galpam, dan beberapa buah lagi yang terlibat, Madrasah Al-Hafiz dan beberapa lagi. Jadi kita disediakan sentiasa merancang beberapa program majlis-majlis ilmu, dan alhamdulillah kesannya itu kita semakin melihat ramai yang sudah hadir untuk mengikuti majlis-majlis ilmu insya-Allah. Dan kita mengharapkan juga majlis-majlis ilmu tempatan, maksudnya yang dihidupkan oleh para asatizah tempatan ini juga semakin subur, di mana kita faham dan tahu bahawa bila kita hendak menjemput tuan-tuan guru ini perlu memerlukan kesiapan mereka, kerana mereka ini berada di luar negeri ataupun luar negara. Jadi asatizah tempatan ini juga lah, ada juga ulama tempatan inilah yang orang kata perlu memainkan peranan menyebarluaskan dakwah di negeri Sabah dan juga sedangkan ini khususnya. Jadi terima kasih banyak sekali lagi kepada Tuan Guru Baba. Mudah-mudahan bertemu lagi kita insya-Allah, dapat lagi datang ke Sedakan, kerana kitab yang kita daurakan dalam sehari ini pun belum dari kata. Jadi insya-Allah kita akan cuba lagi mengatur pergerakan dakwah Baba ke sini insya-Allah. Jadi terima kasih lagi kembali kepada semua jemaah muslimin muslimat dan juga kepada semua yang terlibat dalam kerjasama dan sebagainya secara langsung atau tidak langsung. Semoga Allah SWT memberkati anda semua insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Alhamdulillah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sudahi majlis pada malam ini dengan penyampaian segala hati daripada pihak masjid kepada Tuan Guru Baba insya-Allah. Jadi dijemput mengurusi masjid kita Arifin untuk menyampaikan terima kasih kepada Tuan Guru Baba. Guru Jenderal boleh ambil sebagai kenang-kenangan. Malam ini Bapak Sawadi Anwar berada di Keringau dan esok malam berada di Masjid Al-Qadha dan Hadatu. Kita semua jemput untuk hadir berada di belakang Hadatu dan berada insya-Allah. Pergilah kepada Islam. Di bulan Jun nanti insya-Allah 24 bulan Mei, 24 bulan Mei, Buya Al-Razi, ulama muda dari Indonesia yang datang kita sempurna dan awal dan pada Jun Syekh Muhammad bin Awad Al-Bardani Alhamdulillah Ta'ala kita akan datangkan sebagai yang sedangkan begitu juga Habib Alwi dari Yaman juga kita akan datangkan ke daerah Sumatera. Begitu juga Syekh Nias Al-Abdi dari Yaman juga kita akan datangkan juga ke Dhaka insya-Allah. Nanti
pastikan jaga juga penuhnya. Jadi setakat itu sahaja kita sudahi majlis kita pada malam ini dengan membaca tasbih Al-Qur'an dan surah Al-Nas. InsyaAllah kita boleh bersiap untuk sholat Isya' imam.